tak apakah rawatan yang sesuai bagi penyakit amblyopia ni? Tunggu dulu. Saya ingin berkongsi kepada anda semua apakah pandangan ibu bapa serta kalangan remaja zaman sekarang mengenai penyakit amblyopia ni. Adakah mereka sudah cukup tahu tentang penyakit ni? Mari kita mengenal dua pasangan ibu bapa serta dua remaja ini. Hello, Assalamualaikum Madam. Ya, Hari ini saya nak interview Madam berkaitan dengan penyakit amblyopia. Sebelum tu penyakit amblyopia. Apa tu? Penyakit amblyopia ni dia sebenarnya nama lain dia adalah mata malas. Amblyopia dengan strabismus. Strabismus ni adalah mata juling. Jadi amblyopia ni ramai ibu bapa yang tidak macam dia kurang pasti sama ada anak dia alami ke tak penyakit ni sebab dia hampir dengan mata juling. Sebelum tu Madam boleh perkenalkan diri. Bahasa Melayu ke English? Bahasa Melayu je. Alright. Hai, nama saya Syazwani. Madam bekerja sebagai apa ya? Saya sebagai pensyarah pendidikan matematik di Fakulti Pendidikan UiTM. Pernahkah Puan mendengar penyakit amblyopia sebelum ni? Tidak. Adakah Puan mengetahui sama ada anak Puan pernah mengalami penyakit amblyopia? Tidak. Pernahkah Puan melihat pesakit yang mengalami masalah ini sebelum ini? Tidak. Ini mata malas kan? Betul, mata malas. Adakah Puan mempunyai ahli keluarga seperti adik atau anak saudara yang mengalami masalah penyakit ini? Tak ada rasanya. Tak ada. Adakah Puan sedar bahawa mata malas iaitu amblyopia dan strabismus iaitu mata juling adalah dua penyakit yang berbeza? Tidak. Adakah Puan tahu perbezaan fizikal antara penyakit mata malas dan mata juling? Tidak. Adakah Puan mengalami masalah rabun? Ya, tu rabun silau dan rabun jauh. Rabun silau dan rabun jauh. Adakah Puan pakai cermin mata ketika keluar ataupun buat kerja? Ya, betul. Adakah ahli keluarga Puan mengalami masalah rabun juga? Tiada. Adakah Puan tahu apakah rawatan yang sesuai bagi penyakit amblyopia iaitu mata malas yang saya bagi tahu tadi? Tidak. Pernahkah Puan membawa anak Puan menjalani ujian mata sebelum ni? Tidak. Dekat sini saya ingin bagi tahu Puan sedikit. Penyakit amblyopia ini amat sukar dikenal pasti kerana secara fizikal mata anak Puan kelihatan normal tetapi sebenarnya dia sedang mengalami penyakit amblyopia. Jadi saya nak share sikit tips bagi mengelakkan mata malas berlaku dalam kalangan anak-anak. Tips yang perlu diambil terutama ibu bapa ialah ibu bapa yang mempunyai anak berumur bawah daripada 6 tahun perlu membawa anak Puan menjalani ujian mata secara berkala kerana tindakan ini sangat penting memandangkan penyakit ini sukar dikesan oleh ibu bapa maupun anak itu sendiri. Pemeriksaan ini sangat penting kerana penyakit ini dapat dikenal pasti daripada peringkat awal. Dan yang kedua adalah Puan perlu kawal screen time anak-anak kerana penggunaan gadget atau membaca buku terlalu lama juga boleh membuatkan mata anak Puan menjadi letih dan mengalami masalah rabun. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Sebelum saya interview Cik Lokman, boleh tak Cik Lokman perkenalkan diri? Nama saya Lokman Irfan bin Muhammad Suhairi. Saya ni bekerja di Gribbles Lab sebagai Medical Lab Technician. Okey. Soalan pertama yang saya ingin interview Cik Lokman ialah
Pernah tak Cik Lokman dengar penyakit amblyopia sebelum ni? Tidak. Tidak, okey. Pernah tak Cik Lokman punya anak saudara ke ataupun adik mengalami penyakit ini? Saudara saya tak pernah kena penyakit ni. Tak pernah. Setahu saya. Okey. Adakah Cik Lokman tahu dan sedar bahawa mata malas iaitu amblyopia dan mata juling iaitu strabismus adalah dua penyakit yang berbeza? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey. Adakah Cik Lokman mengalami masalah rabun? Ya, saya ada. Rabun. Okey. Adakah keluarga Cik Lokman mengalami masalah rabun juga? Ya, ada. Ada. Okey. Pernah tak Cik Lokman membawa anak saudara ataupun Encik Lokman sendiri menjalani ujian mata? Pernah. Pernah. Okey. Daripada consultation doktor tu, apa yang Cik Lokman dapati tentang mata anak saudara Cik Lokman ataupun Cik Lokman punya penglihatan sendiri? Mata anak saudara saya, doktor cakap semuanya normal. Tapi untuk saya punya mata ni dia rabun jauh. So dia okey. Okey, dekat sini saya nak bagi tips sikit dekat Cik Lokman supaya Cik Lokman boleh sampaikan dekat mak kepada anak saudara Cik Lokman tu. Okey, untuk pengetahuan Cik Lokman, penyakit amblyopia ni amat sukar dikenal pasti kerana secara fizikal kita nampak kanak-kanak itu adalah normal, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami penyakit amblyopia. Dan dekat sini saya nak share sikit tips bagi mengelakkan mata malas berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Tips yang perlu diambil terutama ibu bapa yang mempunyai anak di bawah umur 6 tahun ialah mereka perlu bawa anak-anak ni menjalani ujian mata secara berkala kerana tindakan ini sangat penting memandangkan penyakit amblyopia ni sukar dikesan oleh ibu bapa sendiri dan juga anak itu sendiri. Jadi pemeriksaan ini sangat penting agar penyakit itu dapat dikenal pasti di peringkat awal. Okey, faham kan? Faham. Okey. Yang kedua ialah Cik Lokman boleh bagi tahu dekat anak ibu bapa kepada anak saudara Cik Lokman bahawa kawal screen time anak-anak dia kerana penggunaan gadget atau membaca buku terlalu lama juga boleh membuatkan mata anak mereka menjadi letih dan mengalami masalah rabun. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Tasni binti Mak Yunan. Umur 23 tahun. Asal Kelantan. Puan ada anak umur berapa sekarang? Saya ada anak seorang umur 2 bulan. 2 bulan. Okey, soalan saya yang pertama ialah, pernah tak Puan mendengar penyakit yang bernama amblyopia sebelum ni? Tidak. Tidak. Okey. Adakah Puan mengetahui sama ada anak Puan ni ada mengalami penyakit amblyopia tak? Tak pernah tahu. Tak pernah penyakit. Tak pernah didedahkan tentang penyakit tu. Okey. Adakah Puan mempunyai adik atau anak saudara yang lain yang mengalami penyakit ni juga? Ada adik, bukan anak saudara, sepupu. Penyakit amblyopia ni? Bukan, dia macam amblyopia ni macam mata juling kan? Betul-betul. Ada sekarang. Tapi sebab dia syndrome Down. Syndrome Down. Okey, faham. Okey, soalan saya seterusnya ialah, adakah Puan sendiri tahu macam mana fizikal atau keadaan mata pesakit yang mengalami masalah amblyopia ni? Tadi kan Puan cakap Puan pernah melihat sendiri kan yang orang mata juling tu dia salah satu faktor kepada amblyopia kan? Adakah Puan dapat membezakan sama ada dari segi fizikal tu bila Puan tengok pesakit tu dia juling, adakah Puan dapat detect kesan sama ada dia sebenarnya penyakit juling ataupun penyakit amblyopia? Amblyopia ni ialah mata malas. Tak dapat bezakan ya Puan? Tak dapat bezakan. Okey, tak apa. Okey, selain daripada tu, soalan saya seterusnya ialah, adakah Puan mengalami masalah rabun? Ya. Ada, okey. Adakah Puan tahu rawatan yang sesuai bagi
mengubati penyakit amblyopia ni? Tidak. Tidak. Okey. Kat sini puan, saya nak bagi nasihat sikit ataupun tips tentang penjagaan mata. Okey. Untuk pengetahuan puan, penyakit amblyopia ni dia amat sukar dikenal pasti kerana secara fizikal kita nampak sakit tu adalah normal. Macam tadi saya cakap yang puan tak dapat bezakan antara dia mengalami masalah mata juling ataupun amblyopia kan. Jadi dari segi fizikal kita nampak dia biasa saja, normal saja penglihatan dia, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami penyakit amblyopia. Jadi dekat sini saya nak sharekan sikit tips. Okey, jadi bagi mengelakkan mata malas iaitu amblyopia ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak, tipsnya ialah ibu bapa perlu menjalankan peranan dengan membawa anak yang berumur 6 tahun ke bawah, perlu dibawa ke klinik untuk menjalani ujian mata secara berkala kerana tindakan ini sangat penting memandangkan penyakit ini sukar dikesan oleh ibu bapa sendiri maupun anak itu sendiri. Jadi pemeriksaan ini sangat penting agar penyakit ini dapat dikenal pasti di peringkat awal. Adakah Pergi klinik lah. Betul, pergi klinik untuk buat Macam rawatan. kita tak boleh nak tengok daripada fizikal dia sendiri, tak boleh nak bezakan. Betul puan, kita tak dapat bezakan. Kedudukan mata hitam dia pun macam normal walaupun dia mengidap penyakit tu. Betul. Okey, terima kasih puan. Sama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak interview Cik Syahira berkaitan dengan penyakit amblyopia. Nama saya Nurul Syahira binti Muhammad Akhil dan sekarang saya masih belajar di Universiti Teknologi Mara, kampus Shah Alam. Oh, okey. Okey, soalan saya yang pertama ialah, pernah tak Cik Syahira dengar apa tu penyakit amblyopia? Tidak. Tidak. Okey. Adakah Cik Syahira pernah melihat pesakit yang mengalami masalah penyakit amblyopia ni? Tidak. Tidak. Okey. Adakah Cik Syahira tahu dan sedar bahawa penyakit mata malas ni iaitu amblyopia dan penyakit mata juling iaitu strabismus adalah dua penyakit yang berbeza? Tidak. Tidak. Okey, tak apa. Adakah keluarga Cik Syahira mengalami masalah rabun? Ahli keluarga Cik Syahira? Ada. Ada. Okey. Tadi kan Cik Syahira kata Cik Syahira ada anak saudara kan? Pernah tak mak kepada anak saudara Cik Syahira tu dia membawa anak dia menjalani ujian mata di klinik atau hospital sebelum ni? Belum lagi. Belum. Okey, dekat sini saya ingin sharekan tips sikit dekat Cik Syahira. Cik Syahira boleh sampaikan maklumat ni dekat mak kepada anak saudara Cik nanti. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu bahawa penyakit amblyopia ni sebenarnya amat sukar dikenal pasti kerana secara fizikal kita melihat kanak-kanak itu sendiri adalah normal, pandangan dia adalah normal, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami penyakit amblyopia. Hal ini kerana amblyopia itu sendiri kita tidak dapat tentukan melalui fizikal sahaja. Okey, saya rasa itu je kot. Okey, terima kasih Cik Syahira. Okey, sama-sama.